أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Ahli Jawatan Kuasa Masjid At-Taqwa, pegawai-pegawai, para asatizah, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin, muslimat, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama-tamanya terlebih dahulu marilah sama-sama kita rafakkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnianya, keizinan, ruang dan kesempatan yang masih lagi Allah beri kepada kita pada saat ini, pada ketika ini kita sekali lagi dijemput untuk berada di tempat yang penuh dengan kemuliaan ini, iaitu di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Diberinya, dipilihnya lagi kita untuk bersama-sama mendirikan salat fardu maghrib secara berjemaah. Dan alhamdulillah sekali lagi kita berada, dijemput untuk berada di dalam halaqah ilmu, ya, majlis ilmu. Mudah-mudahan keberadaan kita itu sentiasa dilimpahkan barakah dan juga kasih sayang Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Hadirin hadirat muslimin muslimat, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah kita sambung lagi pengajian kita dalam kitab Al-Adabul Mufrad, kumpulan hadis, adab dan akhlak sebagai seorang muslim yang dikarang oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Dan hari ini kita masuk hadis yang ke-36. Hadis yang ke-36, muka surat pun 36. Hebat hari ni ya. Secara kebetulan hadis 36, muka surat pun dalam buku kita tu pun muka surat 36, berada di bawah bab yang ke-19. Bab berbakti kepada orang tua yang telah meninggal dunia. Berbakti kepada kedua-dua ibu bapa setelah kematian mereka berdua. Hebat mak ayah ni kan? Walaupun mereka dah meninggal dunia, tapi masih ada peluang seorang anak untuk melakukan bakti ataupun untuk melaksanakan amal soleh untuk kedua ibu bapanya. Baik. Hadis yang ke-36. Haddatsana Ahmad ibn Yunus قال حدثنا أبو بكر عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ترفع للميت بعد موته درجته فيقول أي ربي أي شيء هذه فيقال ولدك استغفر لك. Ahmad bin Yunus menkhabarkan kepada kami, ia berkata Abu Bakar menkhabarkan kepada kami daripada Asim, daripada Abu Saleh, daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an,
dia telah berkata, qal turfa'u lil mayyiti ba'da mautihi darajatah, diangkat darjat satu jenazah itu, satu mayat itu setelah kematiannya. Ada orang meninggal dunia ni, orang mati ni duduk dalam kubur, tiba-tiba dia terkejut. Ya, mayat tu terkejut. Terkejut sebab apa tuan-tuan? Sebab dia tak sangka-sangka diri dia tu diangkat darjat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keadaan cerita diangkat darjat tu tak ceritalah di sini. Cumanya mendapat suatu keistimewaan, kemuliaan yang dia tak sangka pun. Ya, duduk dalam alam barzah, duduk dalam alam kubur, tiba-tiba dia diangkat darjat setelah kematiannya. Lalu dia pelik. Dia berkata kepada Tuhannya, dia tanya kepada Tuhannya, fayaqul ayyu rabbi ayyu syai'in hadhihi, wahai Allah, wahai Tuhanku, apakah yang berlaku ni? Ya. Jenazah ni tanya, mayat ni tanya, tiba-tiba dapat suatu kejutan yang tak disangka-sangka, lalu dia tanya pada Allah, ayyu syai'in hadhihi, apa yang berlaku ni Allah Taala? Lalu fayuqal waladuka astaghfara lak, lalu dikatakan kepadanya, ini adalah disebabkan anakmu di dunia itu memohon istighfar kepadamu. Ya, dan bila mana anak ke atas dunia itu mendoakan untuk mak ayah dia, mendoakan keampunan untuk mak ayah dia, maka ayah ataupun ibunya yang berada di alam barzakh itu mendapat suatu kemuliaan, darjat diangkat yang tidak disangka-sangka. Muslimin muslimat, hadirin hadirat pada jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengajaran hadis ni pertama. Hadis ini juga nak menceritakan kepada kita bahawasanya tentang keutamaan istighfar. Di akhir hadis ni, sebab apa diangkat darjat seseorang di alam barzakh tu? Kerana anaknya memohonkan istighfar untuk kamu. Kalau kita meninggal dunia, anak kita ke atas dunia itu memohonkan istighfar untuk kita. Jadi dengan sebab perlakuan ataupun lafaz yang keluar istighfar daripada anak kita itu, maka istighfar itulah juga yang merupakan suatu amalan untuk mengangkat darjat mak ayah di dalam kubur Allah Subhanahu wa taala. Jadi keutamaan lafaz istighfar ni. Pernahlah kita bincang dah sebelum ni, bagaimana hebat keistimewaan orang yang banyak beristighfar kan. Dalam satu kisah, seorang yang berjumpa dengan Imam Hasan Al-Basri, ya, jumpa kepada imam dalam 3 keadaan yang berbeza, tapi solusi yang sama je kan. Yang pertama datang mengadu kepada imam. Dia kata, wahai imam, aku ni dulu hidup ke atas dunia ni, sepanjang aku bernikah ni tak pernah lagi dikurniakan anak, tak ada zuriat pun. Mengadu kepada Imam Hasan. Lalu apa kata imam tu? Dia kata, kamu balik, perbanyakkan istighfar. Satu cara je, balik, perbanyakkan istighfar. Datang pula yang kedua. Dia kata, aku datang ni sebab nak mengadu bahawasanya kawasan aku ni kemarau panjang, tak turun pun hujan. Kan, duk panas saja. Kemarau yang panjang, tumbuh-tumbuhan tidak menjadi dan sebagainya, risau ni. Lalu apa kata imam tadi tu? Imam tu kata, kamu balik, perbanyakkan istighfar. Solusi sama juga. Balik, banyaklah istighfar kepada Allah Ta'ala. Datang pula yang ketiga. Seorang lagi datang mengadu kepada Imam Hasan Al-Basri ni, menceritakan bahawasanya dia hidup ni lama dah ke atas dunia, tak pernah kaya pun, duk miskin macam tu je, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, seolah macam tu lah. Miskin sangat ni. Mengadu kepada Imam Hasan Al-Basri ni. Lalu kata imam tu, kamu istighfar banyak-banyak, kamu balik. 3 keadaan yang berbeza, tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah sekalian, dengan satu penyelesaian je yang diberikan oleh Imam Hasan Al-Basri ni, balik, perbanyakkan istighfar. Maka dikatakan dalam suatu keadaan selesai tempoh yang lama tu, maka datang balik ketiga-tiga tu,
mereka mendapat apa yang mereka nak. Ni kehebatan. Kan lafaz yang kita kata apa, yang amat mudah keluar dengan lidah kita je. Tak perlu gunakan anggota badan, tak perlu gunakan kekuatan tenaga, hanya menggunakan lidah yang diberi pinjamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi hasilnya begitu hebat dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama jugalah dalam hadis yang kita bincangkan pada malam ini. Yang kedua, secara tidak langsung tuan-tuan ibu ayah sekalian, hadis ini memberi gambaran kepada kita bahawasanya tuntutan untuk mak ayah ni ajar anak-anak dia ke atas dunia semasa kita hidup ni, ajar anak-anak kita ni supaya tahu apabila kita meninggal dunia nanti apa yang mereka kena buat supaya kita hidup di alam barzakh tetap mendapat pahala-pahala, kelebihan-kelebihan daripada apa yang dilaksanakan oleh anak kita. Ya. Cerita dekat anak-anak kita ke atas dunia. Nanti kalau mak ayah tak ada, perbanyakkan istighfar, mohon keampunan untuk mak ayah ni. Ya, jadilah anak yang soleh. Tu sahaja amalan-amalan yang boleh guna lagi. Ya, walaupun kita berada di alam barzakh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, pengajaran daripada hadis ini juga nak menceritakan tentang doa anak yang soleh untuk orang tuanya merupakan antara cara-cara doa yang akan dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan pastinya hadis ni cerita tadi. Kan mak ayah duduk alam barzakh terkejut, rupanya apa? Sebab anak dia berdoa ke atas dunia supaya diberinya keampunan kepada mereka di alam barzakh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita pindah hadis yang seterusnya, hadis yang ke-37. Haddatsana Musa qala haddatsana Salam ibn Abi Muti' an-Ghalib qala Muhammad ibn Sirin kunna 'inda Abi Hurairah radhiyallahu anhu lailah faqala Allahumma ighfir li Abi Hurairah wa li ummi wa liman istaghfara lahumā قال لي محمد فنحن نستغفر لهما حتى ندخل في دعوة أبي هريرة. Muhammad Musa mengkhabarkan kepada kami, ambil sanad daripada awal, haddatsana Musa. Musa mengkhabarkan kepada kami. Bila mula-mula itu menceritakan Musa mengkhabarkan kepada kami, jadi bahawasanya Musa ni adalah merupakan guru kepada Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari dia naqal dulu guru dia. Musa mengkhabarkan kepada kami, ia berkata Salam bin Abi Muti' mengkhabarkan kepada kami dari Ghalib, ia berkata Muhammad bin Sirin berkata. Siapa Muhammad bin Sirin ni tuan-tuan? Banyak kali kita jumpa perawi bernama Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin ini adalah anak murid kepada Abu Hurairah radhiyallahu an. Dan Muhammad bin Sirin ini adalah golongan tabi'in. Golongan tabi'in ini adalah peringkat yang ketiga. Kan? Nabi SAW sahabat, lepas sahabat tabi'in. Dan tabi'in ini ada tiga kategori. Yang pertamanya dinamakan tabi'in kerana mereka golongan tabi'in ini tak pernah jumpa Nabi SAW. Dia jumpa para sahabat dia. Dia tak jumpa pun Nabi SAW. Itu satu. Yang kedua, tabi'in juga dia sebenarnya jumpa Nabi, tetapi dia jumpa Nabi SAW sebelum dia beriman. Dia hidup zaman Nabi, dia jumpa Nabi, dia pernah tengok Nabi, tapi waktu tu dia tak beriman. Dan bila mana dia beriman, Rasulullah SAW telah wafat. Ini pun juga dinamakan golongan tabi'in. Ataupun yang ketiga, golongan tabi'in juga ialah golongan yang hidup pada zaman Nabi tapi tak pernah pun jumpa Nabi SAW. Mungkin duduk tempat yang jauh lah, duduk zaman Nabi tapi tak pernah jumpa Nabi SAW. Inilah di antara yang dinyatakan sebagai golongan tabi'in. Baik. Muhammad bin Sirin berkata, dia kata pada suatu malam kami berada di rumah Abu Hurairah. Tadi kita tahu kan Muhammad bin Sirin merupakan anak murid kepada Abu Hurairah. Jadi banyak sekali lah
pertemuan majlis di antara Muhammad bin Sirin dengan Abu Hurairah. Dan dalam hadis ni juga dia cerita, Muhammad bin Sirin ni dia kata, pada suatu malam kami ni dengan sahabat-sahabat yang lain duduk dalam rumah Abu Hurairah. Bila mana dia duduk dalam rumah Abu Hurairah itu, lalu dia mendengar Abu Hurairah berdoa, "Ya Allah." Lalu ia berdoa, "Ya Allah, ampunilah Abu Hurairah, ibuku dan sesiapa memohon keampunan untuk keduanya." Muhammad bin Sirin duduk dalam rumah Abu Hurairah, dia dengar Abu Hurairah berdoa, "Ya Allah, ampunilah Abu Hurairah, ibuku," bermakna ibu Abu Hurairah, "dan siapa yang memohon keampunan untuk keduanya." Dan siapa-siapa sahaja yang mohon keampunan untuk Abu Hurairah dan juga ibunya. Kan? Muhammad bin Sirin dengar Abu Hurairah berdoa sedemikian. Lalu Ibnu Sirin ni, Muhammad bin Sirin ni berkata, maka kami pun yang menyaksikan doa tersebut, lalu kami pun memohonkan keampunan bagi keduanya agar kami masuk dalam doa Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tadi kan Abu Hurairah berdoa, "Ya Allah, ampunilah Abu Hurairah, ibuku dan juga orang yang mendoakan keduanya." Maknanya yang keduanya itu ialah Abu Hurairah dan ibunya. Jadi siapa-siapa yang mendoakan Abu Hurairah dan ibunya termasuk dalam doa yang dipohon oleh Abu Hurairah untuk diberikan keampunan kepadanya. Jadi Muhammad bin Sirin ni duk dengar Abu Hurairah berdoa sedemikian, maka dia pun berdoa juga seperti mana yang dinyatakan oleh Abu Hurairah tadi, yang mana mereka berdoa, "Ya Allah, berikanlah keampunan kepada Abu Hurairah dan juga ibu Abu Hurairah supaya mereka termasuk dalam doa yang dipohon oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu." Sebab apa? Abu Hurairah ni orang hebat. Doanya insya-Allah pasti dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga anak kena tahu doa untuk ibu bapa adalah doa yang sangat mustajab. Kan? Dan para sahabat ni dia mengambil peri pentingnya doa daripada orang yang soleh. Dia tengok Abu Hurairah ni adalah orang yang soleh, maka dia pun tiru nak contoh. Macam kita jugalah tuan-tuan, kalau kita pergi bermusafir, jumpa satu rumah tok guru yang hebat, yang dikenali, kadang-kadang kita jumpa, "Wahai tok guru, tolonglah berdoa sikit untuk aku." Kan? Itu juga merupakan amalan yang telah dilaksanakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum dulu. Dan jumpa orang yang soleh dan orang yang hebat dalam ilmu agama, kita mohon kepadanya untuk doakan kepada diri kita. Ya, ini juga antara yang dinyatakan pada hadis yang ke-37 ni. Baik. Seterusnya hadis yang ke-38, masih lagi di bawah bab menceritakan tentang buat baik kepada mak ayah yang telah meninggal dunia ni. Hadis yang ke-38, haddatsana Abu Rabi' qala haddatsana Ismail ibn Ja'far qala akhbarana al-Ala an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza mata al-'abdu inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalath sadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin salih yad'u lah. Abu Rabi' mengkhabarkan kepada kami, dia berkata Ismail bin Ja'far mengkhabarkan kepada kami, dia berkata Al-Ala mengkhabarkan kepada kami daripada ayahnya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila telah meninggal dunia seseorang hamba, terputuslah daripadanya amalnya melainkan daripada 3 perkara. Saya yakin hadis ni tuan-tuan para jemaah sekalian memang hafal dah. Kan? Terputus daripadanya 3 perkara. Apa dia? Shadaqatun jariyah, sedekah jariyah, atau ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang dimanfaatkan dengannya, aw waladin salih yad'u lah, atau anak yang saleh yang mendoakan baginya. Hadis ni masyhur kan, ramai dah yang kita dok tahu. Bila mana kita hidup ke atas dunia, mati je kita ke atas dunia ni, terputus segala-galanya melainkan 3 benda ni. Baik.
Apa yang nak disampaikan daripada hadis ni? Yang pertamanya tuan-tuan, muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, pada jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks kita hidup ke atas dunia. Sekarang ni kita duduk ke atas dunia. Hidup ke atas dunia, amalan kita, amal soleh kita tak ada batasan. Orang kata apa? Tak ada suatu benda bila mana kita buat tu penuh. Kadang-kadang air kalau kita isi, last kali penuh, kena tutup dah, tak boleh isi dah. Tapi atas dunia ni, amal soleh yang kita buat tu, buat banyak mana pun dia tak akan penuh. Ya? Dia tak akan penuh, dia tak akan membazir. Buatlah banyak mana pun tak akan membazir. Dalam konteks perkara yang lain, kalau kita buat banyak, mungkin boleh membazir. Order makanan banyak-banyak, nak makan tak boleh dah, membazir. Tapi amal soleh ke atas dunia ni, dia tak ada limit. Ya? Tak ada limit semasa kita hidup ke atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah taala tu. Tetapi bila mana Allah telah mengambil nyawa kita, kita pun mati. Allah ambil nyawa kita, kita pun berpindah kepada satu alam. Alam yang dinamakan alam barzakh. Waktu alam barzakh ni tuan-tuan, ibu ayah sekalian, dia masih lagi ada usaha ataupun cara yang nak dapat lagi amalan-amalan melalui 3 perkara yang dinyatakan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Maknanya walaupun kita masuk ke alam barzakh tu, masih ada lagi orang kata apa, talian hayat ataupun saluran-saluran tertentu untuk menambahkan lagi pahala kita. Ya? Kalau kita pergi alam akhirat, alam mizan, nak dihisab amalan, tak ada peluang dah. Tapi kita duduk alam barzakh tu, rupa-rupanya Nabi kata ada lagi cara. Rahmatnya Allah Ta'ala, kasih sayangnya Allah Ta'ala kepada hambanya ni, kan? Ada peluang lagi. Sebab itulah yang dinyatakan dalam hadis Nabi yang kita bincang pada malam ini. Yang pertamanya yang dinyatakan di sini ialah sadaqatun jariyah, sedekah yang kita bagi, dan sedekah itu dimanfaatkan, diperluaskan. Dan bila mana orang mengambil manfaat atas perkara yang kita sedekah tu, maka pahalanya itu juga mengalir kepada kita berpanjangan. Banyaklah dulu saya pernah kongsi hadis yang menceritakan 7 perkara ataupun 8 perkara yang kita buat pahalanya mengalir. Antaranya wakaf air, kan? Bina satu rumah untuk musafir yang orang boleh duduk daripada jauh-jauh datang berehat kat rumah kita, kan? Al-Quran diwakafkan, orang baca Quran tu, orang ni mengalir, berpanjangan mengalir. Membina rumah Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita kata infak tu berapa persegi je. Dia katakan kapet masjid nak buat, nak letak kapet baru, kita sikit je ambil, berapa persegi je. Tapi berapa persegi itu orang guna, orang sujud, orang solat selama-lamanya, pahala mengalir selama-lamanya. Inilah yang dimaksudkan sedekahun jariyah. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bih. Baik. Di sini ada perbezaan ulama. Ilmu yang bermanfaat, jumhur ulama menyatakan ialah ilmu agama semata. Mula-mulalah ada perbezaan yang menyatakan ialah ilmu agama semata. Namun bila mana dibahaskan balik dan sebagainya, segala-gala ilmu yang ada ke atas dunia yang kita sebarkan, yang kita sampaikan kepada orang, dan orang mengambil manfaat daripada ilmu itu, maka itu juga merupakan ilmu yang memberikan manfaat kepada kita. Pernah dibawa satu ulama yang bernama As-Subki. Beliau kata termasuk juga orang yang menulis buku, kan? Dia tak menyampaikan ilmu, dia tak berdakwah, tapi dia menulis buku, dia dakwah melalui pena. Dia pun tulis buku, dan buku tu walaupun dia dah meninggal dunia, orang ambil manfaat baca ilmu dia dalam buku tu sampai ke bila-bila diberinya manfaat, maka itulah juga pahalanya mengalir walaupun dia berada di alam barzakh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang ulama-ulama dulu buat. Dan hebatnya ulama-ulama dulu, berapa banyak dah kitab dikarangnya sampai ke hari ini. Yang hadis yang kita duk bincang hari ini pun, inilah juga merupakan ulama-ulama yang hebat dulu. Duk karang ilmu dalam buku yang kita duk guna,
maka pahalanya berpanjangan, mengalir walaupun berada di alam barzakh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, waladun salih, diikatkan walad itu dengan salih, anak yang salih. Kan? Allah kurniakan zuriat kepada kita, alhamdulillah, syukur dapat anak. Dan kita didik pula, tarbiyah pula anak tu menjadi anak yang salih. Kan? Anak yang salih ni, maka anak inilah juga yang mendoakan kebaikan untuk mak ayah dia. Dan bila mana dia mendoakan kebaikan untuk mak ayah dia, selagi mana mak ayah dia duduk di alam barzakh, tinggalkan dia ke atas dunia, selagi itulah dapat disalurkan pahala kebaikan untuk mak ayah dia walaupun berada di alam barzakh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata ulama juga, antara peri penting hadis ni, pentingnya juga dalam kehidupan kita, galakan bagi orang muda lah untuk bernikah dan tambahkan zuriat. Sebab dengan zuriat tadilah kita dapat didik jadi anak yang soleh. Dan bila mana kita meninggal dunia, kita masih lagi meninggalkan cara untuk kita beroleh pahala dan juga ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala walaupun kita berada di alam barzakh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat, hadirin hadirat, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga menceritakan ruang lingkup rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang begitu luas. Kan? Begitu luas Allah sayangnya kepada hamba-Nya. Dalam konteks doa saja, percakapan yang keluar daripada mulut ni pun boleh memberikan ganjaran pahala, boleh memberikan kemuliaan kebaikan kepada mak ayah yang berada di alam barzakh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita cuba beri didikan kepada anak, cucu dan sebagainya, untuk beri nasihat kepada mereka bila mana kita berada di alam barzakh. Jangan lupa untuk doakan kepada mak ayah, mudah-mudahan kita diberinya barakah kemuliaan di alam barzakh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya hadis yang ke-39. Haddatsana Yasarah ibnu Safwan. Ini hadis marfu'. Hadis marfu' disandarkan kepada sahabat. Qal haddatsana Muhammad ibnu Muslim an Amrin an Ikrimah an Ibni Abbas radhiyallahu an anna rajulan qala ya Rasulullah inna ummi tuwfiyat wa lam tus afayanfa'uha an atasaddaqa anha qala na'am. Daripada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahawasanya seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis marfu' ni maknanya dalam tu diceritakan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, disandarkan terus kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia dan ibuku itu tidak meninggalkan wasiat. Jadi, apakah bermanfaat kepadanya sekiranya aku bersedekah daripada hartanya? Apa jawab Nabi tuan-tuan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am, ya." Baik. Hadis ini juga tuan-tuan muslimin muslimat, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, menceritakan suatu lagi amalan. Tadi doa. Kan? Doa boleh juga beri pahala kepada mak ayah walaupun berada di alam barzakh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ni hadis yang ke-39. Selain daripada doa, ada satu lagi amalan yang kita buat dan boleh niatkan hadiahkan pahalanya untuk mak ayah yang berada di alam barzakh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini juga nak menceritakan tentang anaknya ini adalah merupakan anak yang saleh. Sebab apa dinyatakan sedemikian? Kerananya dia tanya Nabi, ibuku telah meninggal dan belum berwasiat. Dia kata mak dia ni dah tak ada dah berada di alam barzah dah, dan mak dia pun tak tinggal wasiat apa-apa. Bagaimana lagi dia nak buat baik kepada mak ayah dia ni? Kalau aku bersedekah dan aku niatkan untuknya, bagaimana? Maknanya anak dia ni cuba cari jalan juga untuk buat kebaikan kepada mak ayah. Kan? Nak buat kebaikan kepada mak ayah dia dengan cara macam mana? Dengan cara bersedekah.
Lalu jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, boleh. Dan ini juga merupakan dalil kepada kita bahawasanya juga dalam bab sedekah dan kita niatkan pahala untuk orang yang meninggal dunia, insya-Allah pahala itu sampai kepada mereka. Ada dua amal ibadah yang niatkan pahala dan insya-Allah sampai kepada mereka. Yang pertamanya doa, yang keduanya dalam bab sedekah. Kita relate juga tuan-tuan. Kita tengok sikit, kita jawal sikit dalam ayat Al-Quranul Karim surah Al-Munafiqun ayat yang ke-10. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Perintah daripada Allah Ta'ala, dan infakkanlah, sedekahkanlah sebahagian daripada apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Kenapa? Bila mana kematian itu datang, lalu dia berkata dalam keadaan menyesal, wahai Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku akan dapat bersedekah dan aku akan termasuk daripada orang-orang yang saleh. Sebab itu juga ada kalam ulama menyatakan orang-orang yang berada di alam barzakh ni, yang berada di alam barzakh ni, kalaulah diberi peluang untuk mereka hidup balik ke atas dunia ni, dia beri peluang untuk mereka hidup balik ke atas dunia ni, antara amalan yang mereka sungguh-sungguh nak buat ialah bersedekah, menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kan? Malah ada yang menyatakan duk merayu-merayu di alam barzakh tu, wahai orang ke atas dunia, perbanyakkanlah sedekah, nanti masuk alam barzakh kamu menyesal. Dan ini juga dinyatakan dalam ayat yang ke-10 surah Al-Munafiqun ni. Manusia akan menyesal, minta supaya jangan ambil nyawa lagi sebab nak duduk lama, nak bersedekah waktu tu. Tak akan dilayan pun ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah ruang lingkup yang dinyatakan. Sedekah itu mempunyai suatu keimanan ataupun suatu kemuliaan yang sangat besar. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, was-salatun nur was-sadaqatu burhan. Solat itu cahaya dan sedekah itu bukti. Apa makna sedekah tu bukti? Nabi kata solat tu cahaya. Bila mana kita jaga solat, orang yang jaga solat ni berbeza dengan orang yang tak jaga solat. Solatlah yang akan memberi ketenangan, cahaya kepada wajah kita, cahaya kepada kehidupan kita. Was-sadaqatu burhan, dan sedekah itu juga merupakan bukti tanda keimanan kita kepada Allah. Kenapa tuan-tuan? Sebab sedekah ni kita tak nampak pun lagi apa sebenarnya yang kita dapat. Kan? Kita nampak seolah-olah dari segi luarannya, bila mana kita sedekah, harta akan keluar daripada kita ni. Kalau kita faham kok, bila harta keluar ni akan berkurangan lah. Sebab tu Nabi kata sedekah burhan. Sedekah ni bukti kamu beriman kepada Allah Ta'ala. Kamu yakin dengan kamu mengeluarkan sedekah, dengan infakkan harta itu, ianya akan bertambah lagi barakah di dalam kehidupan. Hidup kamu tu akan diberi lagi murah rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi keutamaan bersedekah dinyatakan dalam hadis yang ke-39 ni. Muslimin muslimat pada jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pindah pada bab yang seterusnya. Bab yang ke-20. Muka surat yang ke-38. Bab baru pula dah. Bab birri man kana yasiluhu abuh. Bab pada menyatakan berbakti kepada kawan ayahnya. Ayah kita meninggal dunia, mak kita meninggal dunia, apa Islam ajar? Nabi cerita kepada kita bila mak dan ayah kita meninggal dunia, antara cara nak berbakti kepada mak ayah kita ialah berbakti kepada kawan-kawan yang rapat dengan dia waktu dia hidup dulu. Buat baik dengan kawan-kawan mereka. Baik.
Kita tengok hadis yang ke-40. Haddatsana Abdullah ibn Salih qala haddatsani Al-Laits an Khalid ibn Yazid an Abdullah ibn Dinar an Ibni Umar marra a'rabi fi safar فكان أبو الأعرابي صديقا لعمر رضي الله عنه فقال للأعرابي ألست ابن فلان قال بلى فأمر له ابن عمر بحمار كان يستعقب ونزع عمامته عن رأسه فأعطاه فقال بعد من معه أما يكفيه درهمان فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ ود أبيك لا تقطعه فيطفئ الله نورك. Daripada Abdullah ibnu Dinar, daripada Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu, telah lalu seorang Arab Badui dalam satu perjalanan. Yang dahulu bapa kepada Badui tersebut adalah kenalan bagi Umar bin Khattab. Ya, dalam kisah ni Ibnu Umar ni adalah anak kepada Umar bin Khattab, ya, Ibnu Umar. Lalu kata Ibnu Umar ni ada seorang A'rabi. A'rabi ni orang Arab Badui. Kalau kita tengok definisi Arab Badui ni, orang Arab yang duduk jauh ke pedalaman, jauh daripada bandar, dan ada yang menyatakan orang Arab yang tidak bertamadun, maknanya macam jauh sangatlah terpinggir. Jadi orang Arab Badui ni telah lalu seorang Arab Badui dalam satu perjalanan yang mana Ibnu Umar kenal. Arab Badui ni dulu merupakan kawan kepada ayah dia, Umar bin Khattab. Lalu bertanya Ibnu Umar kepada Badui tersebut. Ya, Ibnu Umar pun tanya kepada Arab Badui itu. Dia tanya kepada Arab Badui itu, bukankah engkau anak si fulan? Bukankah engkau ni anak si dia, nama dia ni lah. Lalu Badui itu jawab, ya betul. Lalu Ibnu Umar pun bila mana dia sedar Arab Badui yang lalu depan dia ni adalah anak kepada seseorang yang dulu merupakan kawan kepada ayah dia, lalu Ibnu Umar memberikan himarnya untuk ditunggang. Ibnu Umar ni bila mana dia bermusafir, dia bawa dua kenderaan. Dia naik unta dan di belakang dia tu ada keldai, ada himar. Ada dinyatakan sebab dia bawa himar tu kadang-kadang dia tukar-tukar. Dia dah naik unta, dia turun, dia naik himar pula. Jadi ada dua lah. Jadi bila mana dia tengok Arab Badui ni merupakan kenalan ayah dia dulu, rapat dengan ayah dia dulu, lalu dia kata dia bagi himar, keldai dekat belakang tu untuk ditunggang oleh Arab Badui tu, sebab Arab Badui tu rapat dengan ayah dia dulu. Bahkan bukan itu saja, dan melepaskan serban daripada kepalanya. Dia cabut serban daripada kepala Ibnu Umar tu, lalu diberikan juga kepada Arab Badui tu. Tuan-tuan, serban ni dia merupakan suatu perkara yang amat-amat disayangi, ya? Sayang sangat Ibnu Umar kepada serban dia ni. Dan bila mana dia bagi tu, dia kasih sangat, nak buat baik sangat kepada kawan ayah dia dulu tu, sehingga dia bagi serban kepada kawan tu yang duduk di atas himar dia di belakang tu. Lalu orang-orang yang bersama dalam pengembaraan dan perjalanan Ibnu Umar tu, berkatalah sebahagian daripada mereka, tak puas hatilah, buat apa Ibnu Umar buat gini, sedangkan dia ni Arab Badui je, tak ada apa pun. Lalu dia pun katalah sebahagian orang lain yang bersama Ibnu Umar, bukankah mencukupi baginya dengan 2 dirham saja? Wahai Ibnu Umar, tak patut pun kamu buat gitu, kamu bagi 2 dirham je kat dia tu. Dia boleh 2 dirham pun suka sangat dah. Orang Arab Badui kan, duduk jauh pun suka sangat dah. Lalu apa jawab Ibnu Umar, tuan-tuan? Lalu Ibnu Umar pun menjawab, telah bersabda Nabi SAW, peliharalah akan kasih sayang, yakni orang yang pernah berhubungan dengan ayahmu, jangan engkau memutuskannya, kerana Allah akan memadamkan cahayamu. Walaupun sedemikian, Ibnu Umar tetap juga nak buat baik, nak buat kebaikan kepada Arab Badui ini, kerana ianya juga adalah kenalan orang baik dengan ayah dia sewaktu ayah dia hidup dulu. Dan ini juga merupakan suatu pengajaran kepada kita untuk terus melakukan kebaikan kepada kenalan-kenalan ayah mak kita.
Walaupun mak ayah kita telah meninggal dunia, sahabat-sahabat dia masih hidup, kita buat baik kepada mereka, dan itu juga merupakan suatu kemuliaan yang akan diberikan cahaya kepada kita, cahaya di dunia dan juga cahaya di hari akhirat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Saya ingat kita berhenti dulu pada hadis yang ke-40. Jadi antara kesimpulan beberapa hadis yang kita bincang pada malam ini, yang pertamanya tadi tentang walaupun mak ayah telah meninggal dunia, sangat-sangat dituntut kepada kita untuk banyakkan doa untuk mereka, terutamanya istighfar, ya, doakan keampunan untuk mereka. Dan yang kedua, bagi mereka yang telah meninggal dunia juga digalakkan kepada kita untuk buat baik kepada kawan-kawan mereka yang masih hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, kerana itu juga merupakan jalan jambatan untuk melaksanakan ketaatan kepada mak ayah kita. Wallahu taala a'lam. Sekadar itu dahulu, segala kekurangan, kelemahan saya mohon maaf, yang terbaik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.